Okay, bertemu lagi kita pada kali ini, dan untuk video pada kali ini saya akan kongsikan tentang Fibonacci retracement. Macam mana nak guna Fibonacci retracement ni. So lebih mudahlah kita nak tampak dekat mana arah-arah sambutan berdasarkan garisan Fibonacci. So untuk Fibonacci ni dia ada bahagikan kepada beberapa numbers. Dia berdasarkan ni lah golden ratio, human body golden ratio. Okay. So ini adalah Fibonacci numbers lah, 23.6 atau persen ataupun 0.236, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.2% dan juga 100%. So macam mana nak tengok? Okey. Macam mana nak tengok? Kena tengok chart lah. Okey, jom kita tengok chart. Okey, first kali untuk tengok counter kan. Tengok kat counter screener lah senang kan. Kalau petik counter sembarangan kata by call lah. So untuk tidak memetik counter sembarang, kita tengok dekat screener, strong bullish. So bullish dia akan keluar ni lah. Banyaklah. Popular sungguh di next ni, banyak kali keluar. So di next, NCT, Nextcon, JNDF, Ecofirst. Okay. Nanti kita tengok contoh lah. So sebelum tu, ini saya punya Facebook page. Jemputlah like and follow saya punya Facebook page. YouTube channel, jemput subscribe. Sebab banyak lah video-video yang saya dah post sebelum ni. Semoga bermanfaat lah. Dan juga dapat belajar sesuatu daripada video-video ni. Satu lagi ni saya punya website, blog, www.faizulmsta.com. Banyak juga lah perkongsian dalam ni. So bolehlah baca-baca. Dan kalau rajin, follow-follow lah. Okay. So okay. Daripada result screener, ada keluar di next. So kita tekan di next lah. Untuk trading view, klik saja nama counter and then dia akan keluar macam ni lah. So see more on chart. Okay. Ini di next chart lah. Cantik dia pecah kotak ni. Okay, saya buang blue drawing. Remove drawing. So macam mana nak masukkan Fibonacci retracement dekat chart DNEX ni? So ini dekat belah kiri ni, apa ni? So dia ada Fib retracement, ambil yang ni. So last dia punya naik sebelum dia jatuh kat sini. Jadi ambil sini dan juga ambil dia punya tapak bawah. Okay. So sini berapa? Sorry, ni 4 jam lah. 1 jam. Ketinggian 101, low 720. Okay, betul. So kita tarik masa dekat sini. Last sekali dia jatuh. Macam ni lah lebih kurang. So bila dia jatuh, dekat mana nak sambut? So di antara sini 0.618 ni atau 0.5 ataupun 0.382. So tengoklah seterusnya dia pergi mana? Seterusnya dia gimana? Esoknya dia jatuh lagi, dia sampai ke aras Fibonacci 50%. Dan seterusnya nampak ngam-ngam dia rebound dekat level yang sini 865. Menarik kan? So bila dia dah rebound, dia pusing, aras Fibonacci yang ke atas ni akan jadi resistant. So next resistant dia 0.9 iaitu 50% Fibonacci, 0.95 iaitu 78.6% Fibonacci dan juga 1.01 lah. So next dia gimana? Naik ngam sampai. Okay, bila dia dah pecah 101, ke manakah aras target dia seterusnya? So Fibonacci retracement ni, inilah. Dia buat
projection juga kat atas. Dia dah retrace, lepas tu dia ada projection dekat atas. So next untuk target di next. Kalau tak bocor 101, dia akan pergi 119. Dia akan pergi 119. Tapi nampak macam jauh, 18 sen. 18 sen. Kita boleh letak lagi satu Fibonacci dekat sini. Ini kita boleh letak satu lagi dekat masa dia jatuh yang ini. So lebih kurang lah 104. Lepas tu dia memang tetap ke sana 115 dan 119. So inilah level-level aras-aras seterusnya untuk di next kalau dia dapat bertahan di atas masa ni aras 104 lah. 104. Sebab aras tertinggi sebelum ni. So last support adalah 101. So kalau dia dapat meneruskan kenaikan, target dia adalah 115 dan 119. Tapi kalau dia bocor 104, next support dia 101. Bocor 101, kembali dia ke garisan yang tadilah. Simple je guna Fibonacci. Okay. Nampak tak? Dia punya kejatuhan. Okay. So, untuk tengok lebih lanjut, saya lebih prefer tengok dekat Bursa Station sebab saya lebih familiar dengan Bursa Station. So kita tengok di next. Tadi dah tahu yang terkini. Kita tengok contoh dia sebelum ni. Sebelum dia punya. Okay, sebelum ni. Ni. Nampak yang ni. Masa dia jatuh dekat sini. Masa dia jatuh dekat sini, kita boleh tarik, ambil yang level tinggi ni, kita tarik yang dekat low yang ini. Tak payah low jauh-jauh. Biar kat sini. So, baik. Okay, right. Dapat dia jadi boleh kan? So, 84 dengan support dekat sini apa? 265. 265 dah support dekat sini. Okay. 65. Okay, saya tebalkan sikit garisan dia. So, bila dia jatuh, kat mana dia punya arah sambutan? Nampak ni. Dekat 50%. 0.553. So 555 lah. Dan dia punya low sini adalah 565. So dia rebound dekat area sini dan dia naik dekat atas 620, 1.8. Ngam dia naik. Dia bertahan dekat sini, dia pusing balik. Nampak tak? So sinilah aras pusingan dia. Biasanya kalau strong dia punya arah pusingan antara 50% dengan 61.8. Paling-paling teruk pun dia akan pergi ke 38.2 lah. So ready lah kalau dah area sini kan. Tunggu dia punya reversal candle muncul. Baru ada entry lah. So nampak? Dia breakout pun 84. So seterusnya dia punya target adalah 106. Sampai tak? Okay, ngam-ngam sikit je, 105. Dia miss sikit. Dia miss 1 sen. Sampai 115, tak sampai 138, dia jatuh balik. So, bila dia jatuh, aras sokongan dia adalah di 84. Adakah dia pantul ke situ? Nampak? Dan dia berdindong di antara level 106, 184. Ke mana dia nak pergi? Ke atas atau ke bawah? Kalau bocor 84, dia akan balik 717, iaitu 78.6% Fibonacci. Ke mana? Ke mana? Nampak? Perjalanan dia. So saya kecilkan. Dia lega-lega, boleh lega. Dan juga sampailah sini. Ngam. Lama betul baru sampai 106. Sini tak sampai 106. Pusing boleh lega kat level-level Fibonacci di breakout 0.84.
Test balik 0.84, tak bocor. So Fibonacci ni boleh dijadikan sebagai apa tu? Level SNR juga, support and resistance. Contoh ni dekat sini. Kita boleh buat lagi satu Fibonacci. Kita boleh buat satu lagi garisan. Dia boleh banyak-banyak. Cuma jangan terlalu banyak nanti sabut. Ni dekat sini. Okay. So ini tadi 105, low sini apa? 64. So 105 640. Tukar color. Letak color oren lah. Okay, tak harmoni. Sekejap. Saya letak color biru lah. Biru kita buat putus-putus. Okay. So untuk kejatuhan sini ke sini. Dia pusing terus. Itu terus, so dia punya level confirmation adalah di 23.6. Itu 734. 0.737. So kita ambil 0.734. Sorry. So kita ambil 0.740. Sorry. So bila dia push, kita ambil sini. Dia terus pusing. R kita adalah di 0.740. Next, arah serintangan dia macam itulah. So ngam-ngam sampai level sini dia jatuh balik, reject. Ni level apa? 61.8. 0.895. Ngam, dia buat satu rejection juga kat situ. So just guna Fibonacci pun dah boleh nampaklah dia punya pergerakan di chart. So turun. Okay. Dan berlega-lega ke area-area ni lah, 84, 85, 84. Okay. Menariknya Fibonacci lah. Menariknya Fibonacci level. Retracement. Okay. So next counter kita tengok yang tadi tu dia MCT. Opcom, Jadem. Okay, tengok Opcom lah. Opcom, apa cerita Opcom? Okay, tengok Opcom. Okay. So Opcom dia dah naik dan dia dah jatuh. So ambil tinggi ni, ambil tapak sini lah. So level yang paling tinggi yang sini, level yang paling rendah support dia tentu kat area sini kan. Support dia area mana? 505. 15, banyak 515. Okay. So kita ambil 515. Cari mana support yang terkuat lah. 515 lah. Kalau ikutkan 515 lah. 515 paling tinggi 179. So kita letak situ. Okay. Sekarang dia jatuh kat sini. Dekat mana kita nak sambut? Contoh macam ni kan. Alah jatuh. Lepas tu dia jatuh lagi. Tu dia. Ngam-ngam sampai level 61.8. 1.303 dia dah stop. Next day belum reversal candle yang kuat. Nampak? Ngam Kalau reversal candle yang kuat baru dia pusing. Kalau tidak bocor 61.8 dia pergi ke level 50%. Ngam-ngam sampai apa? 1.15. Ngam mati situ. Adakah tadi saya cakap biasanya dia akan rebound dekat area 61.8, 50 atau 38.2. So sekarang dah dekat 50%. Adakah dia akan rebound ke situ? Okay, belum strong. Kan? Strong lagi. Okay, baru keluar reversal candle.
Sebab apa? Sebab dia dah defend lower yang ni tak bocor. And then dia pusing balik atas aras 50%. Dan aras rintangan kita di aras 1.8, 1.303. Kalau strong, dia akan cari 1.5. Kalau tak strong, dia akan bocor aras 1.30. Okey, nampak? Tak strong, bocor. Simple, benar? Fibonacci je. So nampak dia bocor aras 61.8 itu di 130 bocor balik 38.2. Keluar candle doji keluar candle doji. So next tengok dia pusing ke tidak dekat area 38.0 dekat area RM1. Defend RM1. Bocor. Nampak? Dia defend lama juga lah. Tapi tak strong juga. Next level dia di sini. Tengok juga lah. Dia jatuh 23.6 dekat 0.816. So, kita assume 815 lah. So, inilah gerakan dia. Dekat mana dia punya entry? Bila cross up RM1. So next dia akan lindung antara RM1 dengan RM1.15. Kalau bocor RM1, dia akan cari sana. So letaklah support ni. Kalau tak bocor RM1, dia akan pergi 115. Kalau pecah 115, dia akan cari 13. Reject 13, dia balik situ. Bila pecah 13, dia akan pergi 15. Begitulah seterusnya. Okay. Hanya menggunakan Fibonacci retracement. So untuk yang terdekat yang ni, contohlah. Ni pun kita boleh letak Fibonacci. Tak tahu aras sokongan terdekat. Boleh letak yang kat sini. Dekat support dia ni. Ini untuk short. Saya tak pakai biru. Okay, so dia punya aras sambutan adalah di 101.6. Nampak tak? Dia punya aras sambutan adalah di, kita ambil yang ni kita ambil, sorry, 111 ni je. Salah. 111. Tu. So kita ambil puncak yang ke atas ni. Kita ambil puncak yang ini. Dengan low yang sini. Support yang sini. Ambil. Sini ambil punya peak. Tarik dari atas ke bawah. Tarik dari atas ke bawah. So kita akan dapat level-level 23.6 dekat 0.915, 38.2 dekat 0.95, 50% dekat area 98. Dan kita nampak dekat mana dia retrace. So saya padamkan yang besar tadi. Ambil yang kecil aja. Ngam-ngam dari rebound dekat area 61.8, 1.01. Dan juga dia test balik 1.11. So sekarang dia punya level ke mana? Inilah dia punya resistance. Ini dia punya resistance. Okay, resistance. R. Ini resistance. Sini resistance. Ini jadi support. Okay. So ini jadi support. So dia akan lindung antara 105 101. Kalau dia bocor, dia akan cari sini.
Kalau dia pecah, nanti dia try lah dia sekali 101. 11. Reject 11 dia akan lindung dalam ni. Bocor dia akan kat sini, bocor dia akan kat sini. Dah. Kalau pecah 11 dia pergi mana? Kita ada garisan kita 120, 126, 17, 136. Lepas tu letak balik yang besar tadi. So ada 115, ada 130. Dah siap SNR. Terus siap support and resistance. Okay. Menariknya Fibonacci. Okay, lagi satu counter. Kita tengok Eco first. Eco first. Eco first. Kita cari semua counter uptrend lah. Daripada screener ni semua uptrend lah. Semua counter yang strong bullish dan uptrend lah. So untuk tengok macam mana nak set up screener. Saya ada buat satu video. Ni, cara mudah scan dan screen counter saham. Okay. So bila klik tadi 32 minit. Macam lah yang saya kongsikan dalam cara-cara nak screen counter saham di TradingView. Boleh tengok tadi ya. Cara-cara nak guna TradingView pun ada. Ni. Cara-cara penggunaan platform TradingView. Ramai yang dah view, 30,000 view lah. Okay. Nak buka akaun TradingView pun sini. Boleh dapat buka secara percuma. So, okay lah. Tak payah pergi kelas mahal. Sini pun macam-macam boleh belajar. Dekat saya punya YouTube channel ni pun banyak kat lah yang saya kongsikan sebelum ni. Nanti saya akan tambah dari semasa ke semasa. So, okay. Eco first. Apa cerita Eco first? Okay. Last kali masa dia jatuh dekat sini. Last kali yang dia jatuh. Contohlah kita ambil yang masa dia jatuh kat sini. Okay. So support dia yang ni lah. Support dia yang ni. Dia punya puncak yang tu. So ambil lah. Ambil yang puncak. Ambil yang support. Betul lah ni. Kenapa saya ambil 385? Sebab nampak banyak yang dia test 385. So itu kita jadikan dia support yang strong lah. Aras kosong. So 385. Aras puncak 55. So ini cara saya guna Fibonacci lah. Sebab ada kalau tengok dekat internet, YouTube, ada macam-macam jenis lah orang punya teknik penggunaan Fibonacci. Tapi kalau guna teknik yang macam ni pun just nampak simple kan. Yang saya explain sebelum ni nampak macam simple kan. Dia ngam-ngam je terletak kan. Okay. So bila dia jatuh, kat mana dia nak sambut? Kita akan sambut di 61.8 atau tunggu dia pusing dekat 70. Benar pusing sini lah. 78.6. Okay. Ini bullish reversal candle. Yang ni confirmation. So bila dia pusing, support dia 0.515 lah. Bila dia pusing, kita sampai 61.8 strong. Dia sampai situ dia pusing. So dekat 71.8.6 itu di area 0.515. Inilah jadi sebagai aras sokongan macam ni. And then dia akan test aras 100%. 5. So dekat mana aras kita punya 138 iaitu 613. Adakah dia sampai situ? Dah sampai dah. Dah nak sampai. Ngam lah. Okay. Dia jatuh balik lepas tu. Tapi dia tak bocor pun arah 61.8. Nampak tak? Area 55 ni memang strong lah R dia kan. Dia pusing balik, sini boleh masuk dari sekali. Sini boleh entry semula. Sini atau sini. Sebab ni cantik tak? Sebab apa? Sebab dia close atas 515. Biasanya ini dah. Kalau ikut candlestick memang confirmation reversal candle.
Next, target dia adalah di 613. Dia jatuh ni pun nampak, dia jatuh ni pun dia test kos 55 tak bocor, dia rebound. So next adalah di 613 ataupun 610 lah. Ataupun 610. Ni arah tinggi 605, lebih kurang lah. Kalau pecah ni dia akan pergi sana. Dan seterusnya lah. Nampak narik kan? So last dia akan pergi 714. 714 lah. Okay. So tengok counter IPO lah. Macam Swift lah. Swift counter IPO. IPO pun kita boleh buat Fibonacci. Tapi tak boleh tahu kat mana dia pusing lah. Kita boleh tahu aras dia punya resistance seterusnya. Sebab kita dah tahu dia pusing kat sini. So tarik saja Fibonacci daripada puncak. Daripada puncak sini bawa ke sini. Kita tahu dia pusing dekat sini. Ambil yang paling bawah lah. Sebab ni tak ada candle seterusnya sebelum ni. So kita ambil yang puncak atas, bottom yang paling low. So bottom paling low 645. Puncak paling tinggi 113. Dia silap. 1.13. So right. So bila ni kita tahu resistance kita adalah di 23.6, iaitu di 759 ataupun 0.76. Memang ngam-ngam dia stop S2. Nampak? Bila dia sampai aras 759 atau 76 dia stop. Dia stop ni dia pecah. Dan seterusnya kat mana dia punya arah resistance? 0.83. Tepat-tepat dia berhenti. Nampak tak? Ni. So kalau besok ni next candle dia reject, so dia punya aras antara sini 83 dengan 56 lah. Ataupun kita boleh tarik lagi satu Fibonacci. Kalau next candle adalah merah. Next candle, contoh next candle seterusnya adalah merah. Jadi inilah puncak terakhir. So ambil yang ni, ambil puncak yang bawahnya juga. Okay. So ni high dia berapa? 840. 840. 645. Takbir. So next kalau dia jatuh pun, kat mana aras sambutan? Aras sambutan dia adalah di aras 78.6, iaitu di aras 0.98. So kita ambil aras 0.80 lah. Kalau dia merah, so next dia akan test ini 798 ataupun 80 sen. Kalau dia pusing, dia akan balik sana. Kalau dia bocor juga, dia akan pergi area ni. 766 dengan 760. 765, 760. Kalau dia strong, dia akan rebound di situ. So, bolehlah monitor tengok apakah tuju seterusnya untuk Swift. Tapi kalau besok dia pecah 0.83. Kan besok di hijau lagi. Kan besok di hijau. Dia tak merah, market tengah strong. Sambung naik. So, bila dia sambung naik, dekat mana aras resistance dia? So, ini boleh terbatal lah. Retracement ni. Sebab retracement untuk kita tahu kat mana nak sambut. So, next kita punya aras target adalah di sinilah. 0.887. 0.885 lah. Dan seterusnya 985. 945. Seterusnya 103. Seterusnya 113. Boleh tengok kat mana dia stop. Nanti tengok kat mana dia stop. Okay. Narik. Kan. Contoh lagi. Seheng. Seheng pun baru kan. Seheng pun baru. Sekejap. Seheng dah pusing. Seheng adakah sudah pusing? Bolehlah. Nampak dia pusing kat area sini.
Tapi si kecil je lah. Tak. Ambil sini dengan sini. Ni aras dia punya support 785. So high dia 104. High dia 104. 785. So ambil sini. Right. Okay. Nampak tak dia punya aras resisten kat mana? 845 ngam reject. Ngam-ngam dia naik, dia test. Macam yang saya cakap tadi, ini adalah support terakhir. Ini adalah resisten yang pertama. Okay. R1. Ini resisten yang kedua. Okay. R2. Ini resisten yang keempat. Ketiga, sorry. R3. Dan seterusnya, R4, R5. R6. So, bila dia test 845 R1 ni reject, jatuhlah. Tapi dia belum bocor support. So, dia akan lindung di antara 845 785. Kalau nanti dia pecah, dia akan test 88. Jadikan 845 sebagai support. Okay. Kalau pecah 845, jadikan kalau pecah 88, jadikan 88 sebagai support. Resistance become support. Next resistance adalah 0.91 dan seterusnya. Tapi andai kata dia bocor 785, okay lah. Dia akan cari yang aras yang lebih rendah. Okay. Contohnya dia bocor. Kita terbalikkan Fibonacci kita. Ambil dari bawah pergi ke atas. Gitu, Contoh dia bocor lah. So next dia, inilah arah sambutan ni kat bawah ni. Kalau dia bocor 785 katakan. So dia punya arah sambutan sinilah. First kali dia akan cari 687. Kalau tak bocor, dia rebound, dia akan. Kalau tidak, dia akan cari sini. Yang tidak akan cari sini. Saya tunjuk balik chart Swift tadi. Chart Swift. Contoh dia bocor. Contoh dia bocor. Masa dekat sini. Tapi pendek lah. Ambil support. Support dia ni kan. Tarik ke situ. Okay. Support dia tarik ke situ. So 113 low 925. 925 113. Through right kan. Okay. Dia terlepas lah. Tapi dia rebound dekat 720. So ngam lah sampai lah juga. Ni sampai 720 dia rebound. Tapi bocor lepas tu. Ngam lah sini dia rebound. Sini dia rebound 72. Tapi esoknya dia bocor. So tunggu dia pusing balik atas 72. Sini lah base entry kalau ikutkan Fibonacci yang kita balikkan tadi. Arah sambutan dia kat 72. Ngam 72. Jadikan 72 sebagai support. So next adalah ni lah. Dia ada dua cara lah Fibonacci. Sama ada kosong kat atas ataupun kosong kat bawah. Tapi biasa saya guna kosong kat bawah lah. Saya biasanya sambut yang dah pusing lah. Kita yang dah pusing. Satu lagi apex. Tengok counter IPO ni kan. Nampak tak? Apex. Sini agak-agak berapa? 51% ke?
61.8 ke 30 berapa? 38.2 tadi. Sekejap kita tengok Ambil puncak tertinggi dengan tapak terendah. 23.6 sorry. 38.2 betul lah. 3.6. Okey, aras tertinggi adalah di 288. Aras terendah adalah di 141. 288 141. Ngam ke tidak ngam? Betapa menariknya kalau dah faham guna Fibonacci. Ngam. Nampak dia punya aras pusingan dekat mana? Dekat area sini. 38.2. 1.97. So, resisten dia sini. Kan? Resisten dia kat mana? Resisten dia di 214. Ngam-ngam sampai. Reject. Dia balik 197. Lindung, pecah. Pecah dia balik, dia pergi 231. 2318. 231. Kedua, 231. Tak lepas reject. Sekarang dia defend level 214. So, kalau dia bocor 214, dia akan balik sini. Kalau dia tak bocor, dia akan balik sini. Sama juga, kita dah ada dua puncak yang baru, ambil lah yang ni. Di sini. Okay. Puncak ni 23. Low ni 179. 179 kan. So, right. So, bila dia jatuh, dekat mana dia punya pusingan dekat sini? 2105, 211. Ngam-ngam. Ngam-ngam dia jatuh, kita ambil poin yang atas ni. Kita ambil poin yang 2 ni. Kita ambil poin yang ini di puncak tertinggi dia yang semas yang ni, dan juga kita ambil yang ni. Nampak dia jatuh, dia balik ke 210. 211. Ngam kan? 1, lepas tu R dia adalah di 219. Ngam-ngam reject 219. Okay. Ini pun dah pecah. Lepas tu jatuh balik 209. So dia akan ditolong area ni lah. Dapatlah kita 2 SNR. Kemana arah tuju? Tunggulah. Kalau bocor 214 ni, dia ke bawah lah. Kalau tak bocor, dia akan lindung-lindung dan pergi ke atas lah. So, okay. Cukuplah saya rasa. Cukuplah kongsian untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Dan bolehlah cuba praktikkan pada chat. Sekali lagi jemput like dan follow saya punya Facebook page. Subscribe saya punya YouTube channel. Dan juga lawat saya punya blog. msta.com. faizulmsta.com. Okay. So, terima kasih. Kalau nak buka akaun CDS, boleh buka akaun CDS. UOB. Klik je link ni, nanti dia keluar kelebihan dan cara-cara nak buka. So, okay. Terima kasih banyak. Jumpa lagi di video yang akan datang.